akan mengambil alih atau membeli tanah tersebut. Saya menunjukkan kontradiksi di sini, di mana bila berkait dengan korporat, konglomerat, kononnya Bumiputra diberikan laluan. Kalau syarikat itu bukan syarikat Bumiputra, walaupun tender terbuka, tidak mahu diberikan peluang untuk mengambil alih tanah. Tapi di kawasan lembah pantai, 54 orang peniaga Bumiputra yang telah menempat dan melaksanakan aktiviti perniagaan di Kompleks Niaga Utama Bangsa telah diarah untuk keluar dalam usaha UDA membangunkan semula kompleks tersebut. Dan mereka ini, Tan Sri Pengerusi, telah membayar sewa tanpa tunggakan kepada pihak UDA, dan ini disahkan dalam pertemuan saya dengan Lembaga Pengarah UDA Holdings Berhad 25 September 2012. Jadi saya minta satu ketetapan daripada Menteri Kewangan, Timbalan Menteri, untuk memberi laluan kalau pembangunan semula dibuat untuk seiring dengan agenda menjayakan perniagaan Bumiputra UDA. Jadi yang seharusnya diutamakan adalah peniaga-peniaga kecil yang sudah dengan izin establish themselves di kawasan, membayar sewa dan sebagainya, tapi dihalau dalam usaha untuk membangunkan semula. Kalau UDA perlu menambah pulangan, menambah profit dengan izin keuntungan mereka, kenapakah tidak boleh diberikan tanah-tanah UDA yang lain yang tidak memberi impak kepada peniaga Melayu Bumiputra yang kecil, tapi dibuat secara tender terbuka untuk mendapat pulangan yang jauh lebih tinggi. Saya minta supaya jangan diutamakan syarikat seperti Tradewinds, tapi untuk peniaga Bumiputra ini dipinggirkan, kerana mereka tidak ada lagi alternatif, tidak ditawarkan pun tapak penempatan selepas bangunan Kompleks Niaga Utama Bangsa itu dibangunkan semula. Ini memang tak boleh diterima, Tan Sri Pengerusi. Seterusnya saya pergi kepada butiran 0222 222 00 pembiayaan funding gap KTMB. Sebelum ini Yang Berhormat daripada Arau dan Kuala Langat telah membangkitkan isu KTMB. Saya ingin bertanya dan mendapatkan kepastian kepada kementerian, di mana untuk KTMB sekarang ini mengalami kerugian tahunan sebanyak secara purata 200 juta ringgit. Faedah kaki tangan KTMB ini hampir dilucutkan sewaktu diambil alih oleh Merak Unggul Sdn Berhad daripada tahun 1997 hingga 2002. Kaki tangan KTMB ketika itu dipaksa membuat kerja-kerja yang bukan di bawah bidang spesifikasi mereka, dan kesemua keistimewaan, insentif, subsidi, syarat-syarat pekerja kereta api, sejarahnya yang dinikmati oleh mereka, faedah di hospital, kos perubatan yang ditanggung telah dihadkan. Contohnya Merak Unggul, syarikat tersebut meletakkan had RM1,000 terhadap kos perubatan di hospital. Malangnya bila gagal penswastaan ini, kerajaan terpaksa mengambil alih dan pengambil alihan Merak Unggul dibatalkan tahun 2002. KTMB kembali kepada kerajaan pusat. Jadi saya ingin tanyakan di sini, kita tahu sejak 2003 semasa MMC Corporation Berhad menjalin usaha sama dengan syarikat pembinaan dan infrastruktur Gamuda untuk mengambil alih aset KTMB, dan usaha berterusan ini dijangka akan mengakibatkan Tan Sri Syed Mokhtar yang sudah menguasai, yang membolehkan beliau menguasai hartanah milik KTMB yang dianggarkan sekitar 50 bilion ringgit, Butterworth, Ipoh, Kuala Lumpur, Gemas dan Johor Bahru, termasuk juga tanah KTMB di Singapura, atau itu memang bidang lain. Tapi persoalannya, menerusi jawapan di Parlimen yang dijawab pada 4 Oktober dan 25 September ini, setakat yang saya dapat, kerajaan telah menerima cadangan daripada MMC Corporation untuk melaksanakan kajian due diligence bagi tujuan menswastakan KTMB, dan kedua, bagi memastikan KTMB mampu menyediakan perkhidmatan awam kereta api yang cekap. Kerajaan tidak menolak kemungkinan KTMB diswastakan. Di samping itu, penswastaan ini juga memastikan KTMB tidak bergantung lagi Tan Sri Pengerusi terus kepada bantuan keuangan kerajaan seperti sekarang.
Jadi saya ingin mendapatkan kepastian. Yang saya takut adalah bila penswastaan berlaku, dimiliki oleh MMC, akhirnya ada kerugian terlalu banyak kerana perbelanjaan MMC adalah 1 bilion lebih untuk memiliki, tapi bila ada masalah kerajaan akan ambil alih, masuk campur, dan berlaku sekali lagi sejarah hitam seperti Merak Unggul. Jadi saya fikir di sini harus ada jaminan daripada Kementerian Kewangan untuk membela nasib pekerja KTMB, termasuk memastikan segala kebajikan yang mereka perolehi ini berterusan. KTMB UDA ini bukan sebarang entiti korporat yang biasa. Kalaulah kerajaan mewar-warkan, ada ahli parlimen yang menyebut tentang isu jangan membinggirkan mereka yang miskin dan sebagainya, saya rasa di sini inilah contoh terbaik untuk kerajaan mengutarakan hasrat tersebut. Yang dua isu seterusnya, yang ketiga atau pengurusi, saya tidak panjang, saya rujuk kepada butiran 010500 di bawah unit kerajaan elektronik. Dahulunya agak terkenal projek email Satu Malaysia, 50 juta ringgit diberikan kepada TriCubes Berhad. Malangnya semasa dianugerahkan itu, syarikat ini sudah dikategorikan sebagai sebuah syarikat GN3 dalam Bursa Malaysia. Maksudnya hutangnya perlu distrukturkan semula. Agak parah ketika itu, dan dibangkitkan. Sekarang ini kita tidak tahu status tahap kejayaan, di mana semua agensi kerajaan dipaksa membayar 50 sen untuk setiap email yang dihantarkan kepada pengguna yang berdaftar. Jadi saya mahu status untuk projek yang dikelolakan oleh TriCubes, dan yang datang kepada pengetahuan saya adalah ahli-ahli semua bankers yang menyatakan Bank Negara Malaysia akan menganugerahkan TriCubes satu lagi kontrak daripada Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn Bhd, MyClear, salah satu syarikat subsidiari bawah Bank Negara Malaysia. Jadi saya perlu jawapan daripada kementerian. Pertama, status dalam sistem One Malaysia email. Keduanya, adakah benar syarikat yang statusnya dipersoal, yang tidak menunjukkan prestasi yang baik, dulu dah dapat tender terus, sekarang ini bawah MyClear, adakah Bank Negara Malaysia juga akan membenarkan transaksi ini berlaku? Terakhir, Datuk Pengerusi, butiran 95000, saya minta jasa baik kementerian. Sebelum ini dinyatakan bahawa kononnya contingent liabilities ini tak dimasukkan dalam akaun. Saya kira ini bukan kenyataan yang tepat. Di banyak-banyak negara, contingent liabilities seperti disebut oleh CIMB Investment Bank Economist, pakar ekonomi daripada CIMB. Bukan mudah untuk saya sebut CIMB, tapi saya sebutlah untuk dapatkan contoh yang baik. Lee Heng Wei menyatakan, dengan izin, the computation of public debt should also include outstanding borrowings guaranteed by the federal government to give a clearer picture of policy makers' debt dynamics. Pinjaman terjamin yang tertunggak. Dan walaupun di sini ada ahli parlimen yang menyatakan, ya, kadang-kala untuk misalnya MRT, SPAD menganggarkan 160 bilion terpaksa dibelanjakan untuk projek-projek kereta api lingkaran, termasuk LRT, pemanjangan LRT dan juga MRT. Tetapi jelas Datuk dan Tan Sri Pengerusi bahawa bon-bon yang dikeluarkan ini, kalau untuk infrastruktur termasuk untuk Pulau Pinang bagi pihak kerajaan pusat, itu boleh diterima lagi, tetapi bon yang dikeluarkan untuk aktiviti korporat khusus oleh One Malaysia Development Berhad, ini sememangnya berbahaya. Kita sekarang ini tidak tahu lagi. Penjelasan sikit boleh, Nombor Pantai? Boleh. Atau pengurusi sekejap. Kalau boleh cepat. Saya nak tanya ni je. Adakah Yang Berhormat fikir juga itu sebab kenapa pada kali ini maklumat berkenaan semua benda tu tidak dimasukkan dalam buku ini? Kalau tengok samakan di belakang, semua dikecualikan. Soal pinjaman luar, pinjaman dalam negeri, pengeluaran bond, semuanya dikecualikan, dibuang daripada buku laporan ni. Terima kasih.
seperti yang Datuk Speaker nasihatkan kita tadi, secara automatik akan termasuk dalam ucapan saya, Datuk Pengerusi, yang saya akan gulung di sini adalah bila bercakap kepada One Malaysia Development Berhad, One MDB, kerajaan perlu memantau. Kerana persoalannya, satu, saya minta agar dimasukkan dalam perkiraan hutang kerajaan ke semua contingent liabilities ataupun pinjaman terjamin yang tertunggak. Dan keduanya, memantau juga urusan One Malaysia Development Berhad. Pada saya, kerajaan tidak boleh lepas tangan dalam hal ini, khusus Kementerian Kewangan. Kita masih tidak tahu, semasa 2009, One MDB telah mengeluarkan bond sebanyak 5 bilion ringgit untuk usaha sama dengan Petro Saudi International Limited. Tidak banyak makluman yang diberikan kepada semua ahli-ahli parlimen, termasuk rakyat. Dan sekarang ini, banyak bond lain, termasuklah untuk Tanjung Energy Holdings dan kesemua aset-aset elektrik dan juga kuasa yang dimiliki oleh Ananda Krishnan di luar negara. Jadi yang lain sudah disebut, hanya di sini saya pohon agar dimasukkan dalam perbelanjaan supaya lebih banyak keterbukaan dan ketelusan dalam kita meneliti perbelanjaan kerajaan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya rasa bolehlah Menteri jawab.